Matematik bab 4, kita nak masuk nisbah, kadar dengan kadaran. Okey. Jadi cikgu nak kamu semua buka buku teks dulu. Okey, buka buku teks. Okey, muka surat 75. Bagus Tanusha. Kita akan masuk ke dalam bab yang ini dan kita akan bincang dulu. Yang first kali apa yang cikgu nak kamu tengok, kamu buka bahagian akhir bab ni. Okey, dia punya rumusan. Cikgu nak kamu tengok rumusan dan baca dulu rumusan tu untuk nisbah, kadar dengan kadaran. Kalau awak nampak jadual ni sebenarnya dia bagi satu rumusan. Apa itu nisbah? Apa itu kadar dengan kadaran? Dan di dekat sini, dekat dalam jadual ni, muka surat 99 ni, okey, dekat dalam jadual ni awak boleh bandingkan. Okey, awak boleh bandingkan apa tu nisbah, bandingkan dengan kadar, bandingkan dengan kadaran. Kita pergi satu persatu. Okey. Nisbah membandingkan dua atau tiga kuantiti dalam unit yang sama. Okey, apa dekat sini kata kunci dia adalah unit yang sama. Maksudnya awak punya pemboleh ubah tu mesti unit yang sama. Kalau ada dua pemboleh ubah, awak kena dia punya unit tu mesti, kalau berat mesti dua-dua berat. Okey? Kalau berat mesti dua-dua berat. Contoh ya, cikgu bagi contoh kat sini. Kejap ya, cikgu lukis dulu. Cikgu pun ada pen. Awak ada pen tak? Okey. Membandingkan dua atau kuantiti yang sama. Contohnya kalau awak nak bancuh kopi. Okey. Okey, bancuh kopi. Dalam dia ada air kan? Awak nak masukkan air dalam dia. Awak nak masuk kopi dan juga gula dekat dalam dia kan? Okey, jadi kalau nak masukkan kopi dan gula, okey, dia dua kuantiti, kopi dan gula. Dan kopi dan gula ni mesti dalam unit yang sama. Maksudnya apa? Contoh awak nak bagi unit dia sebagai berat. Berat maksudnya gram lah. Betul tak? Okey, so sekarang ni katakan awak nak bancuh satu cawan kopi. Okey, awak nak masukkan gula dan garam dekat dalam dia. Kuantiti dia punya unit mesti sama. Contoh gram. Okey, nisbah untuk kopi dan juga gula mesti dalam gram. Contohnya nisbah dan kopi dan gula tu adalah 1:2. Nisbah kopi 1:2. Okey. Dia mesti dalam unit yang sama iaitu gram. Jadi 1 gram kopi untuk 2 gram. 2 gram apa? 2 gram gula awak. Okey, jadi unit yang sama baru boleh dikatakan nisbah. Kalau awak tengok satu lagi, kadar membandingkan dua kuantiti yang diukur dalam unit yang berlainan. Contoh kelajuan. Kalau kelajuan awak akan ukurkan dia dalam kuantiti kilometer per jam. Okey? Kilometer per jam. Okey. Itu adalah kadar. Nampak tak? Dia unit yang berlainannya tapi kita boleh bandingkan dia. Kita boleh kadarkan dia. Maksudnya kalau ada maksudnya 1 kilometer per jam, maksudnya kereta tu bergerak 1 kilometer dalam masa 1 jam. Laju ke lambat? Lambat dia jalan ni. Okey? Cuba tengok kadar. Kadar adalah hubungan yang menyatakan kesamaan dua nisbah atau kadar. Maksudnya kadaran ni, okey, dia unit dia ni, kadaran ni sebenarnya hubungan antara nisbah dan juga kadar. Ini adalah kadaran. Maksudnya awak cuba nak mencarikan satu kuantiti di mana awak hubung kaitkan nisbah dengan kadar. Jadilah dia kadaran. Okey? Boleh tak? Okey, so sekarang ni dalam nisbah, kalau awak nampak dekat sini, dia tulis dalam bentuk macam ni. Okey? Ini adalah kuantiti. Okey? Lepas tu dia mesti ada ni. Nampak tak? Okey? Dia mesti ada dua titik bertindih. Kalau dekat dalam kadar pula, kalau awak tengok, ni dia. Okey? Dia mesti macam ni. Selain daripada kilometer per jam, apa lagi kalau yang awak kata yang kita boleh kadarkan? Okey? Ada macam lagi unit untuk kadaran ni kan? Betul tak? Okey, untuk kadaran pula. Kadar. Untuk kadaran pula, okey, dia boleh ungkap dalam bentuk ni. Kenapa kita ungkap dalam bentuk ni? Sebab kita nak cari dia dalam bentuk pecahan lah. Okey?
kita nak cari sama ada A ataupun B. Antara dua. Okey. Kalau tengok nisbah, boleh diungkit dalam bentuk peratusan, pecahan ataupun perpuluhan. Kalau kadar, dia tak boleh diungkapkan dalam peratusan. Maksudnya apa? Maksudnya awak tak boleh kalau dia suruh, ada soalan, dia suruh awak bagikan jawapan dalam kadar, awak tak boleh ungkapkan kadar tu dalam peratusan. Dia mesti ungkapkan dalam ini bentuk ni. Bentuk 2 unit. Okey, ada 2 unit. Kalau kadaran boleh diselesaikan dengan kaedah unitari, kaedah kadaran atau kaedah pendarapan silang. Kadaran ni adalah hubungan antara nisbah dengan kadar ya. Okey, kita teruskan nisbah. Kita mula satu-satulah. Okey, nisbah, kalau awak nak cari satu nisbah, biasanya awak akan guna apa? FSTB, iaitu saya harap semua orang ingat ya, faktor sepunya terbesar dengan gandaan sepunya terkecil. Di sinilah di mana awak akan apa? Awak akan menggunakan awak punya ilmu dalam GSTK dan FSTB yang apa tu? Yang berulang tu, apa namanya? Pembahagian berulang kan? Ingat lagi tak pembahagian berulang? Pastikan awak tahu kaedah pembahagian berulang. Cuba kita tengok satu persatu. Ungkapkan setiap nisbah berikut dalam bentuk yang termudah. 800 gram, 1.8 kilogram. Macam mana kita nak bentukkan dia dalam bentuk yang termudah? Okey, tengok buku teks awak. Awak faham tak jalan kerja yang telah diberikan? Mula-mula sekali awak kena tukarkan, okey? Nampak tak dia punya unit tu kepada unit yang sama. Okey, yang paling mudah awak boleh tukarkan dia kepada unit gram. Maksudnya 1.8 kg ni awak kena darabkan dengan berapa? Awak darabkan dengan apa saya semua orang senyap ni? Dengan 1000. Pandai. Janganlah senyap je. Cuba bagi cuba awak bersuara sedikit. Okey? Apa saya buat ni? 10,000. Okey? Saya padam ni. Alright. Okey, 1000. Okey, jadi bila awak dah darabkan dengan 1000, barulah awak buat apa? Awak cuba saya admit. Okey. Bila awak dah darab dengan 1000, awak akan dapat 800 gram nisbah 1800 gram. Okey. Kemudian awak mudahkan 800 gram dengan 1800 gram. Awak akan dapat dalam bentuk macam ni lah. Alamak. Dalam bentuk macam ni. Okey. Tukarkan kepada unit yang sama. Kemudian bahagikan kedua-dua bahagian dengan 200. Kenapa? Sebab kita nak tukarkan dia dalam bentuk termudah. Saya harap yang ini awak faham. Okey, saya tak perlu terangkan banyak yang tentang nisbah ni sebab saya rasa semua orang pun faham. Okey, cuba tengok okey, kalau B pula bahagikan, kalau 32, 24, 20, bahagian ketiga-tiga bahagian dengan 4 iaitu FSTB 32, 24 dengan 20. Macam mana dia dapat 4 ni? Dia buat FSTB lah. Awak masih ingat lagi kan FSTB awak tu macam mana awak gunakan kan? Maksudnya awak kena buat 32, 24, 20. FSTB. Okey, awak kena mulakan dengan nombor yang paling rendah. Okey? Jadi 32 bahagi 2 berapa? 16. Okey, 24 bahagi 2, 12. Okey, 20 bahagi 2, 10. Betul tak? Lepas tu awak kena bahagi lagi dengan nombor yang boleh nombor yang paling kecil, 2. Boleh dibahagikan lagi kan? Okey, 16 bahagi 2, 8. Okey, 12 bahagi 2 sama dengan okey. Cuba awak tengok ni. Last sekali. Boleh dibahagikan lagi tak dengan nombor yang sama? Kalau awak bahagikan dengan 2, 8 dengan 6 boleh bahagi 2. Tapi 5 tak boleh. Okey? Kalau 3 pun tak boleh. Kalau 5 pun tak boleh. Jadi, dia akan berhenti dekat sini je lah. Jadi, FSTB awak akan dapat
2 darab dengan 2 sama dengan 4. Sama tak nombor 4 ni dengan sini? Sama kan? Jadi sebab itulah dia boleh dapat 4. Okey? Pastikan awak tahu kenapa boleh dapat 4. Alright? Iris balik semua. Okey, saya pada. Okey, cuba tengok yang ini pula. Okey, yang satu lagi ni. Okey, 3, 5 nisbah 7, 10. Okey, macam mana awak nak tukarkan kepada bentuk termudah? Nampak tak? Darabkan kedua-dua bahagian dengan 10 iaitu GSTK bagi 5 dengan 10. Kalau dalam bentuk pecahan, kalau awak nak tukarkan dia kepada bentuk nisbah yang termudah, awak kena tengok dia punya penyebut. Okey, tengok penyebut dia ya. Tengok penyebut dia, lepas tu awak cari gandaan sepunya terbesar. Okey, penyebut dia 5 dengan 10. Jadi cuba gandaan sepunya terbesar GSTK, tulis ni 5, tulis ni 10. Okey? Dekat situ awak tulislah. Yang ini bahagikan kepada nombor yang paling mudah. 5 lah, betul tak? Betul? 5. Baru boleh awak dapat ni apa? 1. Ni awak dapat 1. Sorry. Okey, yang ini awak dapat berapa? Sekejap. Saya admit. Okey, yang ni awak dapat berapa? Ini awak dapat 2. Okey? Kalau GSTK dia bukan macam FSTB, iaitu kalau awak tak dapat nak bahagikan semua, awak berhenti. Kalau GSTK awak kena pastikan nombor ni dia mesti jadi 1. Jadi yang ini dah jadi 1 kan? Okey, jadikan 1. Okey, yang ini bahagi dengan apa untuk jadikan dia 1? 2 lah, betul tak? Jadilah 1. Okey, jadi GSTK awak adalah 10. Sebab 5 darab dengan 2. Betul tak? Okey, macam itulah caranya awak nak buat. Okey, betul tak apa yang saya buat ni sebenarnya? Ke awak faham tak apa yang dia bagi, jalan penyelesaian yang dia bagi? Okey, ini untuk cari nisbah yang termudah. Awak kena tengok pengangka dia. Awak kena pastikan pengangka dia tu cari GSTK yang paling GSTK lah untuk pengangka dia. Penyebut dia. Okey. Jadilah macam ni. Jadi inilah 6 dan 7 inilah bentuk yang paling mudah. Okey? Kenapa dia macam ni? Alright. Jadi kalau yang bawah, kalau dalam bentuk perpuluhan ni, awak kena tukarkan dia kepada nombor bulat dulu. Jangan bukan dalam nombor perpuluhan. Maksudnya setiap satu ni awak kena darab dengan 100. Okey? Maka dia jadi macam ni. Okey, yang ini bila dah jadi macam ni, awak kena cari FSTB dia. Okey, FSTB bagi 4, 12 dengan 56. Okey? Dalam buku teks awak, dia dah dapat cari FSTB dia. Jadi bila dia dapat cari FSTB dia, dia dapat 4. Okey, adalah FSTB bagi 4, 12 dengan 59. Dapatlah jadi 1, 3 dan 14. Okey? Seterusnya kita tengok nisbah setara. Okey, saya harap semua tahu tak apa maksud nisbah setara? Okey, dekat kelas ni siapa tahu nisbah setara, cuba awak bagi sedikit buka mic awak, bagi tahu saya. Semua tahu kan apa maksud nisbah setara? Setara tu sendiri apa maksud dia? Sikit-sikit tahu. Okey, tak apa yang ini. Tengok ya. Nisbah setara, bila awak kata setara, maksud dia sama. 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 6/12. Dia macam bahasa Melayu lah. Kalau nak, sama tak maksud dia dengan hendak? Samalah. Nak dengan hendak tu adalah perkataan yang berlainan, tapi maksud dia sama. Jadi samalah ni, 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 6/12. Maksudnya 1/2 ni dia ada bentuk lain. Dia boleh berbentuk 2/4 apabila awak darab dengan 2, dia akan jadi 2/4. Okey, ya? Saya rekod, tapi saya rekod kat tempat lain. Sekejap ya, saya rekod kat sini. Terima kasih kerana mengingatkan saya. Siapa yang ingatkan saya tu? Kasihnya. Okey, kejap. Saya pun terlupa nak rekod kat sini. Saya ada rekod kat tempat lain juga. Tak apa. Alright, saya akan rekodkan juga dekat sini ya. Okey, dah rekod dah. Alright.
Okey, so sekarang ni, jadi 2/4 ni kalau awak nampak, awak boleh samakan. Dia boleh disebut dalam 6/12 juga. Apabila 2/4 ni darab dengan 3. Okey, sama juga 2/4 ni boleh diungkapkan atau disebutkan dalam 1/2 apabila dibahagikan dengan 2. Okey. Pecahan ini boleh diungkap sebagai nisbah seperti berikut. Okey, jadi 1/2. Nampak? Ini untuk 1/2. Okey, kalau di dalam bentuk pecahan, awak lepas tu awak disuruh tukar kepada bentuk nisbah, dia akan jadi 1/2. Jadi 1/2 ni maksudnya awak boleh ungkapkan dia dalam bentuk, nampak tak? 1/2 ni sebenarnya awak boleh ungkapkan dalam bentuk pecahan. Okey, awak boleh ungkapkan dalam bentuk pecahan. Jadi kalau saya ada katakan saya ada satu pecahan 5/6. Kalau saya suruh awak ungkapkan dalam nisbah, awak boleh ungkapkan dalam nisbah 5/6. Okey? Yang ini saya nak awak ingat. Awak boleh ungkapkan pecahan ni sebenarnya boleh ungkapkan dalam bentuk nisbah. Kalau 2/4 awak boleh ungkapkan dalam bentuk nisbah, iaitu 2/4. Samalah 6/12 awak boleh ungkapkan kepada satu bentuk yang bentuk nisbah 6/12. Boleh semua? Okey, saya nak awak tahu yang ni. Cuba tengok bijak fikir ni. Adakah 2/46 dan 1/6, okey, nisbah 1/3 setara dengan 1/2? Siapa boleh jawab ni? Okey. Saya harap awak semua boleh jawab yang ini ya. Nisbah ni, okey, kita sebenarnya alright, cuba tengok yang ini. Antara berikut manakah nisbah yang setara 27 nisbah 45? Okey, untuk jalan penyelesaian ni, cuba tengok satu persatu. 27 nisbah 45. Awak kena buatkan bentuk 27 nisbah 45 tu menjadi 9/15. Okey, paling senang awak boleh buat apa? Awak boleh bahagikan dia. Nampak ya? Yang ini dia tak bagi tahu tapi saya bagi tahu awak ya. Okey, 27 ni, Allahuakbar. Okey, nampak tak 45? Okey, nampak tak 27 ni? Sebenarnya 45 dengan 27 ni awak boleh bahagi dengan 9 dengan 15. Bila awak bahagi 9 dengan 15, awak boleh dapat 54 dengan 90. Bila awak dapat dua nombor tu, maka dia adalah apa? Awak akan dapat 2 sebenarnya. Awak mesti akan dapat 2. Okey, 54 ni kalau 45 ni, 45 kan? Kalau awak bahagikan dengan 15, awak akan dapat 2. Kalau 27 ni, awak bahagikan dengan 9, okey, awak akan dapat 2 juga. Kau dapat 3. Okey? Yang lain-lainnya faham tak jalan kerja dekat sini? Ha? Jamini tak faham? Jamini faham? Faham. Okey. Mari kita tengok yang lain pula. Kalau yang ini untuk contoh 3, faham tak? Kalau faham, saya skip. Faham tak? Faham? Okey. Kalau contoh 3 awak faham tak? Contoh 3 pula. Sorry. Kalau kadar, siapa sini faham? Pasal kadar. Siapa yang tak faham? Saya tak nak cakap pasal orang faham lah. Siapa? Yang ini tak faham. Okey. Kadar ada yang faham ya? Okey. Saya terangkan pada yang tak faham ya. Kalau tengok kadar menunjukkan dua kuantiti yang berbeza unit berhubung antara satu sama lain.
Okey. Jadi, mari bincangkan. Adakah 1.5 kg per 3 kg atau 1.5 kg per 3 gram merupakan kadar? Kadar tak ni? Ini kadar ke? Kadar ke? Yang ini kadar ke? Saya tak dengar pun. Cuba jawab. Ini adalah bukan kadar. Okey, sebab apa? Sebab dia dalam unit yang sama. Ingat ya, kadar bukan dalam unit yang sama. Okey, jadi 1.5 kg per 3 kg atau 1.5 kg per 3 gram bukan kadar. Sebab dia berada dekat dalam unit yang berlainan. Okey, kalau saya tengok sini, kadaran sahaja yang kurang faham. Amirul kata kadaran. Katika pun kata ya, saya pun. Maksudnya kadar ni semua orang faham lah. Okey? Kadar kalau macam tu kita terus pergi ke kadaran lah. Okey, ini adalah kadaran. Bagaimana anda menentukan nisbah atau nilai yang berkaitan? Kadaran tu, kalau awak nak tahu, dia adalah hubungan antara nisbah dan juga kadar. Itulah dia kadaran. Cuba tengok sini ya. Ibu Nurin mencuba resepi membuat roti dengan mencampurkan tepung dan air. Nisbah tepung kepada air ialah 5:3. Sekiranya Ibu Nurin ada 480 tepung, berapakah jisim air dalam gram yang diperlukan? Awak kena tahu, kadaran ni adalah, sebenarnya dia tak akan cakap, kalau dekat dalam soalan, dia tak akan tulis cari kadaran bagi, dia takkan cakap macam tu biasanya. Okey, bagaimana dia adalah hubungan sebenarnya antara nisbah dan juga kadar. Cuba kita tengok sini. Yang pentingnya dalam kadaran awak kena tahu kaedah penyelesaian. Okey, kaedah unitari, kaedah pendarapan silang dan satu lagi kaedah pendarapan silang. Okey, ada dua lah. Satu kaedah unitari dan juga kaedah pendarapan silang. Okey, jadi cuba awak tengok dekat sini ya. Tepung dan juga air. Kalau kaedah unitari. Sebab kita ada dua benda, dua kuantiti ni sebenarnya. Kita ada dua benda. Satu adalah dia punya berat. Satu je adalah dia punya bahan dia. Jadi tepung 5, air 3. Okey, dia punya kadaran dia adalah, kalau tepung 5, 480 gram. Okey, kalau air kita tak tahu berapa. Tapi nisbah dia kita tahu. Tepung 5, air 5. Okey, kalau 5 ni maksudnya 480 gram lah. Okey, jadi kita tak tahu berapa jumlah air yang perlu kita masukkan. Jadi 5 bahagian tepung sama dengan 480. Jadi 1 bahagian tepung, awak nak cari 1 je. Jadi 480 bahagian dengan 5 je lah. Jadi awak dapat jisim air yang diperlukan. Okey, 3/96 sama dengan 288. Kadaran ni cuma hubungan sahaja. Okey, awak cuma tahu dalam kadaran ni awak kena tahu kaedah unitari dengan kaedah pendarapan silang. Kalau mana-mana satu pun awak boleh guna. Okey, contoh kaedah pendarapan silang, katakan M, jisim air yang diperlukan. Jadi tepung air 5, 3. Okey, awak kena kolomkan dia. Maksudnya awak kena kumpulkan dia dalam tempat yang sama. Kalau tepung, nisbah dia 5, 480 gram. Kalau air, 3 dengan M gram. Okey. Jadi, untuk mendapatkan gram, awak silangkan dia. Darab silang. Jadi, M darab dengan 5, 480 gram darab dengan 3. Tak apa, nanti lagi 30 minit nanti kita akan cuba soalan yang lain. Okey, dekat dalam kita punya DF. Alright. Now, sekarang ini, kaedah pendarapan silang, dia akan jadi macam ni lah. Okey. Yang ini adalah benda yang lain ya. Okey, jadi dia akan jadi macam ni. 5 darab M sama dengan 3 darab 480. Jadi awak boleh dapat M sama dengan 288. Okey, cuba awak tengok. Ini ada antara dua kuantiti. Kalau awak tengok yang ini, okey. Ini adalah dua kuantiti. Alright, ini adalah awak punya nisbah. Ni awak punya kadaran lah sebenarnya. Okey, jadi setakat ini saja saya punya presentation dekat sini. Saya akan sambung DL dengan awak.